Malaysian Superbike Championship atau MSBK memulakan kempen musim 2021 pada 15 hingga 17 Oktober di Litar, antarabangsa Sepang. Beberapa cerita menarik mula meniti di bibir peminat lumba motosikal tanah air menjelang pusingan pembukaan ini, dan antara yang paling mencuri tumpuan ialah kemunculan semula pelumba yang pernah mengharumkan nama negara di peringkat dunia, iaitu Khairul Idham Pawi. Beliau yang merupakan satu-satunya pelumba negara yang pernah memenangi perlumbaan di kejuaraan dunia dikatakan akan berlumba semula, dan akhirnya pasukan 1XOX TKKR Racing Team mengesahkan yang Khairul Idham Pawi bakal bersama mereka untuk kejuaraan MSBK ini. Bagi Khairul, beliau sentiasa merindui dunia perlumbaan dan setelah berfikir panjang, beliau mengambil keputusan untuk kembali beraksi sebagai langkah pertama ke arah kepulangan penuh beliau ke dunia perlumbaan motosikal. Saya rasa happy lah sebab dapat berlumba balik. Saya memang plan untuk next year, sebenarnya untuk next year untuk saya ride balik. Tapi ada peluang yang diorang bagi, saya cuba ride lah. Sebab saya pun tak ada training apa-apa. Duduk rumah cuma buat bisnes, siapkan bisnes je. Jadi agak sukar lah untuk permulaan dekat Sepang ni, memang agak sukar bagi saya. Tapi saya just enjoy. Lepas tu cuba prepare diri saya lah bila habis race ni nanti. Sebab memang susah, sebab bagi saya tak ready lagi. Tak ada training apa-apa. Last minute. Bagi saya memang tak ready lah untuk race. Tapi saya just try, enjoy, cuba yang mampu lah, yang saya boleh untuk weekend. InsyaAllah lah saya akan cuba untuk berlumba balik lah. Sebab saya punya plan pun memang untuk berlumba. Tapi not sure untuk team mana sebab saya tak ada apa-apa kontrak. Saya just ride untuk enjoy, cuba buat yang terbaik apa semua. Dan tengoklah tahun depan mana saya pergi. Kalau ada rezeki, insyaAllah saya race. Kalau tak ada rezeki nanti, insyaAllah rezeki saya tempat lain. Tapi macam mana pun saya akan cuba untuk berlumba lah untuk tahun depan. Satu lagi berita menarik muncul apabila pasukan SIC Racing mengesahkan pernyataan pelumba mereka Muhammad Sharifuddin Azman untuk kedua-dua pusingan MSBK musim ini. Sharifuddin yang hangat diperkatakan bakal menyambung legasi pelumba negara di kejuaraan dunia berpendirian bahawa kejuaraan MSBK ini mampu memberikan lebih pendedahan kepada beliau yang dalam persiapan untuk pusingan akhir kejuaraan Eropah CEV. Dan dekat sana saya training macam biasa seperti mana saya di Malaysia, cuma sedikit berbeza. Dekat sana saya tak ada coach yang training saya dekat Malaysia ni. So just kita orang buat macam online call, dan dia boleh manage kita orang punya training, dan kita punya nutrition, makanan semua dia akan jaga. So sedikit berbeza di sana dengan dekat Malaysia ni. Perancangan saya pun masih dalam keadaan 50-50, so saya pun tak tahu lagi. So saya banyak bertanya dekat Abang Fahmi, tapi dia still kata relax dulu, kau tak patut tahu. Sekarang ni kau kena habiskan dulu season kau, and then baru saya tahulah ke mana hala tuju saya untuk tahun hadapan. Dan doakanlah saya, semoga dipermudahkan untuk tahun hadapan. Cabaran besar tu saya rasa sama je seperti mana di Malaysia, cuma pemakanan tu agak berbeza sedikit dengan Malaysia. So macam selalu pagi-pagi kita makan nasi lemak, tapi kat sana kita makan makanan yang healthy sewaktu pagi. So agak sukar sedikit masa awal-awal, dan bila dah lama tu kita dah biasa. And then saya rasa macam benda tu normal lah. Dan sampai saya bawa sampai ke Malaysia juga cara pemakanan tu. Di MSBK ni saya berlumba kerana saya perlukan mileage di atas motor dan perlu banyak ride motor C100 untuk saya kembali ke Moto3, dan saya rasa senang. Dan saya race di sini untuk memberikan saingan yang sengit kepada pelumba-pelumba lain, dan saya akan buat yang terbaik untuk race kejap lagi.
Nazirul Izzat Muhammad Baharudin yang musim 2021 ini berhijrah ke pasukan Petronas Sprinter Yamaha Maju Motor akan beraksi dalam kategori MSBK 600cc bersama pasukan Yamaha Racing Team ASEAN. Bagi beliau, ini adalah peluang baginya untuk mengutip seberapa banyak pengalaman bagi mencerahkan peluang beliau beraksi di kejuaraan Asia. First kali saya rasa sebenarnya saya masih lagi belajar bawa C100 ni. Masa saya bersama dengan CKKR pun tak berapa lama sangat bawa C100. So bila saya berhijrah ke Yamaha Factory, saya pun still untuk belajar, banyakkan riding position dan saya cuba untuk buat yang terbaik pada race kali ini. Dan saya cuba untuk bagi tim yang terbaik dan saya harap saya dapat kembali yang selama saya berhenti dekat 1 tahun kerana COVID. So saya bawa 600 agak dah lama tinggal. So ni agak bagi saya sukar lah untuk improvekan balik pada riding lama. So kena banyak pada lap by lap saya kena ni. Tapi dari segi semalam dan hari ni saya semakin baik. Time semakin improve. So saya cuba untuk race kali ni saya cuba lagi improve untuk saya punya riding style. Pada rancangan saya pada tahun ni saya tak pasti lagi. Yamaha pun tak ada bagi kata apa-apa. So saya kena masih tunggu dan saya tunggu diorang apa kata lah. Kalau diorang kata panggil untuk saya bawa 600, saya bawa. Format 3 perlumbaan setiap pusingan dalam kejuaraan MSBK ini ternyata mampu memberikan lebih pendedahan kepada kesemua pelumba untuk mencari kesesuaian dan penyelarasan terbaik untuk mereka. Dalam kategori MSBK 250A, Muhammad Izam Ikmal dari pasukan Bonsiu Honda Racing mempamerkan aksi luar biasa apabila mendominasi pusingan pertama dengan memenangi ketiga-tiga perlumbaan dan menerajui tahta keseluruhan untuk dibawa ke pusingan kedua nanti. Beralih ke kategori MSBK 600, Muhammad Sharifuddin menampilkan aksi konsisten dengan menamatkan perlumbaan di tempat kedua dalam perlumbaan 1 dan 2 dan ketiga di perlumbaan ketiga. Beliau kini memimpin kedudukan keseluruhan dengan mengutip 56 mata, 2 mata di hadapan Muhammad Helmi Azman dari pasukan Bonsiu Honda Racing Team. Di kategori utama MSBK 1000cc, ketiadaan Muhammad Zakwan Zaidi dari pasukan Bonsiu Honda Racing di perlumbaan pertama ternyata memberikan kelebihan kepada Azlan Shah Kamaruzaman untuk menerajui kedudukan keseluruhan di hadapan Kasma Daniel Kasmayuddin dari pasukan Yamaha Racing Team ASEAN. Kejuaraan MSBK pusingan kedua akan berlangsung pada 29 hingga 31 Oktober dan pastinya akan lebih menarik dengan perebutan kejuaraan keseluruhan. Terus kekal bersama kami di episod akan datang untuk melihat sorotan perlumbaan MSBK pusingan kedua nanti. Mereka bersedia sekarang dan memulakan perlumbaan. Pelumba yang terjatuh di belakang. Permulaan kesilapan yang dilakukan pelumba di bahagian belakang grid nombor 14 yang lakukan kesilapan Farid Hakimi Ahmad Husni yang tadi tersilap ketika di awal melakukan perlumbaan tapi dikira berikan tumpuan di hadapan sekarang ini. Kita lihat di mana kedudukan pelumba nombor 5. Itu yang penting kerana untuk gelaran juara keseluruhan ditentukan di sini. Awal perlumbaan apa yang berlaku? Kita lihat bagaimana pelumba ini yang mungkin beliau terlalu cepat Melepas membuka throttle dan melepaskan clutch terlalu awal tapi kita masih lagi di pusingan yang pertama.
lihat persaingan di antara Alif Imran dan juga Aish Hafi yang merebut bagi kedudukan di tempat yang kedua sekarang ini. Bersebelahan di antara Aish dan Alif Imran, dengan Aish yang masuk di bahagian dalam melepasi Alif Imran naik di tempat yang kedua. Cobaan daripada Danish Abdul Rahman tetapi ditutup oleh Alif Imran. Kita lihat ada beberapa pelumba saja yang berani untuk mengambil peluang ketika di selekor yang kedua ini. Dengan kebanyakan pelumba ini, mereka akan cuba di selekor ke-8 dan ke-9. Tidak ramai pelumba yang akan cuba untuk melintas selekor kedua. Dan sekarang nampak turun. Di mana beliau diberikan cabaran daripada Aish dan juga Danish Abdul Rahman. Sementara itu Ahmad Darwish semakin jauh meninggalkan pelumba-pelumba di belakang. Setakat ini beliau meninggalkan pelumba dengan jarak yang ditinggalkan oleh Ahmad Darwish adalah 1.570 saat. Dengan di tempat yang kedua masih lagi Aish Hafi Dengan 13 mata tempat yang keempat, dengan kedudukan dia 158.5 mata misalkan. Kita ada bagi 3 pusingan peluang lagi, 75 mata maksimum. Jadi ada peluang untuk dia bergelar juara. Tapi untuk peluang untuk ITE cuba berikan cabaran kepada Alif Imran dari gelaran juara itu maksudnya. Tapi sekarang ini Alif Imran yang kembali cuba untuk merampas kedudukan tempat yang ketiga. Ini bermakna masih lagi terbuka pada kejuaraan keseluruhan. Dan kepada pelumba yang kita lihat sekarang ITE cuba untuk merampas kembali tempat yang kedua. Inilah perebutan yang berada di litar sekarang ini. Hati-hati sedikit kerana jika digagang musim mata sini, ini akan berikan kelebihan yang sangat besar kepada Alif Imran yang agak mengejutkan juga Naja. Kali ini Alif Imran ketinggalan agak jauh di belakang. Kebiasaan dalam perlombaan kita melihat dia berada jauh di depan. Betul Hami. Kita dapat lihat di mana Alif Imran memang jauh ketinggalan di belakang dengan jarak yang kita tidak dapat lihat Alif Imran sekarang ini di skrin. Yeah. Dan kita berikan tumpuan kepada dua pelumba ini. Berebutan di tempat yang kedua Aish Hafi dan juga Danish. Pada seketika Danish turun di tempat yang ketiga dan kita lihat di manakah kedudukan pelumba yang lain dengan 16. Ini adalah Muhammad Lukman Hakim yang terjatuh keluar dari perlombaan. Sementara tadi di depan Ahmad Darwish sekarang ni selesa, memang sangat selesa di depan. 32 saat di antara Danish dan IC yang sedang merentap hebat untuk tempat kedua. Sementara Alif Imran tempat yang keempat, dan ini mungkin kali pertama dia tidak menaiki podium dalam perlombaan ini Nasyal. Walaupun tinggal lagi 2 pusingan lagi apa saja boleh berlaku, tapi pada kedudukan sekarang buat kali pertama musim ini dia tidak menaiki podium. Memang jarak memang begitu jauh, 10.563 saat dibandingkan dengan pelumba yang pertama. Sama ada ICE dapat untuk menambah kepan matanya, memberikan peluang, menghidupkan peluang, memberikan cabaran kepada Alif Imran untuk bergang keseluruhan. Ahmad Darwish yang tidak ditentang berada di depan 4 saat dan sekarang ini menuju ke gasan penamat untuk kemenangan yang pertama bagi dirinya musim ini. Dia berada di tempat yang ke-15 dan dia sampai ke penamat. Ada 2 pelumba ini nampaknya yang terlebih dahulu. Danish Abdul Rahman di tempat yang kedua, ICE tempat yang ketiga, Alif Imran berada di tempat yang keempat. Jadi tamat perlombaan Honda Dash 125 Challenge. Putusannya Ahmad Darwish, Ahmad Syahir memenangi perlombaan. Danish Abdul Rahman tempat yang kedua, ICE Safi Harul Hafiz tempat yang ketiga, Alif Imran Ahmad Husni tempat yang keempat, Muhammad Danish Zarif Muhammad Khairil Zakri tempat kelima, 6 Muhammad Al-Hakimi Syahrudin, 7 Hairul Fidaus Kazim, 8 Muhammad Danish Hakimi Mahadi, 9 Muhammad Samir Sadiq Baca, 10 Muhammad Luqman Nur Hakim Wazi, 11 Amar Yasir, 12 Amrin Haziq Johan, 13 Abang Muhammad Luqman Nur Hakim, 14 Muhammad Farid Hakimi Husni, 15 Adam Ahmad Saidi, 16 Saidatul Zakirah Zairin, 17 Hedrik Shah Muhammad, 18 Muhammad Zul Fahrin Zul Hisham, 19 Muhammad Nu'man Hakimi Hafiz, 20 Raja Nazrin Raja Azwar. Kedudukan keseluruhan 158 dan 105 bermakna masih ada peluang untuk ICE
Hazrul Hafiz secara matematik untuk memberikan cabaran kepada Alif Imran Ahmad Husni pada kejuaraan musim ini. Khairul Firdaus Kazir dapat ketiga 85 mata. Danis Abdul Rahman 472 mata dengan Danis Zarif Muhammad Karim Zakri 569 mata. Amrin Haziq Johan 662 mata. Ahmad Darwish tempat yang ke-7 55 mata dengan Amal Yasir 8 55 mata. Akan bersedia sekarang untuk mulakan perlumbaan 12 pusingan untuk kategori Wira ini. Mereka telah pun bermula permulaan yang baik. 21 yang meluncur laju ke hadapan. Ada pelumba yang berada di petak yang ketiga, Irfan Haikal Hamidi, yang terlebih dahulu tadi ada pelanggaran sedikit di tengah ketika sampai. Dia agak suka sedikit Syahid di awal perlumbaan di selekon pertama di litar tangkap ini. Jadi kalau kita lihat permulaan yang baik ditunjukkan oleh Irfan Haikal, pelumba yang bermula di petak yang ketiga bertubuh kecil ini pandai untuk mencuri sewaktu di permulaan, dan di selekoh yang kedua itu memang sedikit sempit Hamid. Tapi permulaan yang betul baik ditunjukkan oleh Irfan Haikal yang sekarang ini berada di kedudukan tempat yang pertama dalam perlumbaan. Tapi di litar tangkap ini ada peluang untuk mereka mengejar, Nasha. Masih ada peluang kerana di litar ini yang penting adalah cara mereka untuk mengambil selekor utama di dua selekor terakhir itu yang akan menjadi penentu pada perlumbaan. Farid Hakimi untuk meminta saudara Irfan berada di depan agak selesa sekarang ini. Dia membina jarak di antara dia dan pelumba di belakang. Dia cuba untuk melarikan diri, tapi 29 yang mengejar Adam Haikal Jaha yang cuba memberikan tekanan. Tapi kita lihat macam memang ada gap, ada jarak di antara 1 dan 2. Cuma yang belakang 2, 3, 4, 5, 6 yang baru ada pelumba T1 Racing. Kebiasaan kita di awal musim kita lihat mereka menguasai perlumbaan. Mereka berada di depan, mereka kedudukan 1, 2 dan 3. Tapi sekarang ni agak tenggelam sikit dalam perlumbaan di litar tangkap ini. Di mana di depan sekarang Adam Haikal Jaha, pasukan Wira Muda Vietech Academy Racing yang belum pernah memenangi perlumbaan. Satu perebutan yang kita lihat, ada battle antara pelumba di belakang. Jatuh itu di bahagian belakang di hadapan dua pelumba 31 Racing. Seorang pelumba yang terjatuh 27 kalau tidak saya, Afiq Haris Mubakar, rakan sepasukan Adam Haikal Jaha yang terjatuh di litar. Sementara di 21 masih lagi di depan, Irfan berada di kedudukan di hadapan Irfan Haikal Hamidi yang berada di depan tempat yang pertama. Tapi di depan Irfan Haikal mengkakang kedudukan tempat pertama. Kita lihat gap jarak 1.2 antara dia dan Adam Haikal Jaha. Tapi di belakang ada perebutan di antara mereka. Sekarang ini 86 yang turun di bawah, sedikit Haris Haziq Zamri yang turun ke bawah, tapi diberikan tekanan di belakang. Sementara secara Yuzim yang sikan belum Katra Power Honda timnya yang berada mencerang, berada di depan berikan tekanan. Tapi kita lihat yang Irfan Haikal semakin selesa di depan pada kedudukan sekarang ini. Selama perlumbaan Irfan Haikal dia selesa di depan. Adam Haikal Jaha tempat yang kedua ditinggalkan 1.6 sah, tapi di belakang perebutan. Sementara yang kita lihat ni kembali pada pendahulu perlumbaan, kita lihat gap atau jarak antara dia dan pelumba 2 dan 3 juga agak jauh. Dia tinggal tuan yang kita lihat. Adam Haikal melakukan kelajuan yang lebih baik lagi. Dia Adam Haikal perlu untuk lakukan kelajuan yang untuk memadamkan satu saat setiap pusingan jika dibawa untuk mengejar, yang agak sukar untuk dilakukan oleh pelumba. 2 pusingan lagi akan tamatkan. Irfan di depan, Adam Haikal dan tempat yang kedua Faris Iqbal. Dalam perebutan setelah pelumba di belakang yang terjatuh. Ini pelumba Castrol Power Honda Team yang terjatuh rasanya, yang terjatuh di belakang.
Sementara di hadapan kita lihat kembali tumpuan di hadapan Irfan Haikal yang tenang tempat yang pertama. Dia memang jarak terlalu jauh nampaknya. Tadi Nasha katakan ada 1.3, sekarang 2.3 saat ditinggalkan. Sementara kita lihat apa yang berlaku di sebelah belakang tadi. Dia slide Nasha dia ketika keluar dari selekoh, nampaknya buka throttle di awal dan terjatuh ketika keluar dari selekoh. Sayang sekali buat Harid Haziq kerana beliau merupakan pelumba yang menunjukkan di tempat kedua 8 mata daripada Harid dan juga Akil, tapi kita berikan tumpuan kepada Irfan 1 dan 3 untuk pasukan Moto 1 Koyoko Honda KC Racing Team dengan Irfan cukup selesa berada di hadapan 3.991 saat. Dan untuk saya Ami, ini adalah kemenangan pertama beliau untuk pelumba yang bertubuh kecil ini dengan nampak ini adalah selekor terakhir untuk Irfan. Nampak tidak ada tentangan untuk dia di depan, agak tenang. Namakan pelumba di tempat yang pertama. Cuma di belakang kita lihat perebutan 2 dan 3. 1 dan 3 nampaknya memang betul saya katakan. Sudah pun kita saksikan pada di penghujung perlumbaan. Baru ada 3 pelumba di Tuan Racing di belakang. Ini dia podium bagi kategori Wira KBS 1, 2 dan 3. Irfan Haikal Hamidi, Adam Haikal Jaha dan Faris Hikmal Karul Ilyas. Dahulu kita akan lihat keputusan bagi Wira KBS. Di tempat yang pertama memenangi perlumbaan Muhammad Irfan Haikal Hamidi, Adam Haikal Jaha di tempat yang kedua, Faris Ikmal di tempat yang ketiga, Farid Hakimi di tempat yang keempat, Syamil Amsyah di tempat yang kelima, Muhammad Habib Rosmaza di tempat yang keenam, 7 Muhammad Idlan Hakimi Radwan, 8 Muhammad Danish Aiman, 9 Muhammad Izaham Hanafi, 10 Muhammad Akil Daniel Nasrul, 11 Ahmad Syamil Akmal, 12 Daniel Johan, 13 Muhammad Imran Hakim, 14 Muhammad Hazim Muhammad Fairuz, 15 Akif Hakimi Zainuddin, 16 Nofakro Adam, 17 Afizah Supaan, 18 Ahmad Yasir, 19 Harid Haziq Zamri, 20 Afiq Kari, 21 Alan Haris Herman dan di tempat terakhir Adib Haris Halzuan bagi pelumba. Ini dia kedudukannya. Akil Daniel Nasrul dengan 113 mata. Haris Haziq Zamri kekal tempat kedua 99 kerana tidak mengutip mata tadi. Daniel Johan tempat yang ketiga juga kekal tapi dengan 95 mata. Syamil Amsyah tempat keempat 78. Perhatikan di mana kedudukan 7 dan 8. Adam Haikal Jaha tempat yang ke-8 64 mata. Idlan Hakimi Radwan tempat yang ke-7 dengan 68 mata. Irfan Haikal Hamidi tempat yang ke-6 dengan 75 mata.